mari saya mengomentari A194586. Jadi saya sebagai pelajar subjek LMCP 1522 akan buat sedikit refleksi secara keseluruhannya tentang apa yang saya dah belajar selama ni dalam subjek ini, which is lebih dikenali sebagai subjek ekorelawan, di mana nama penuhnya adalah penjelajahan ekosistem dan alam sekitar. So, pertama sekali saya nak cakap tentang cara pembelajaran subjek ni lah yang saya sangat-sangat suka, sebabnya dalam subjek ni ada ditawarkan pelbagai modul dan student sendiri boleh pilih mana-mana modul yang menarik minat kami lah. Macam saya sendiri, saya dah ikuti 10 modul, iaitu, dan melalui modul-modul ni saya dah tambah banyak pengetahuan lah tentang semua yang diajar dan ditawarkan dalam modul tersebut. Lagi satu saya suka tentang cara pembelajaran dia ialah disediakan slide, disediakan nota untuk pelajar refer balik tentang apa yang kita orang dah belajar dalam modul tersebut. Dan untuk tambah lagi kefahaman pelajar tu, disediakan lagi tugasan, di mana tugasan ni bagi saya sangat-sangatlah penting dan berkesan sebab saya sendiri boleh uji kefahaman saya melalui tugasan yang diberikan tu. Jadi secara keseluruhannya, overall reflection, modul ni saya dah dapat sangat-sangat banyak pengetahuan baru, pengalaman baru yang saya tak tahu pun sebelum ni tentang alam sekitar. Contohnya, saya dah ikuti modul teknologi hidau. Sebenarnya saya tak tahu teknologi hidau ni sangatlah berguna dalam melestarikan alam sekitar, tapi lepas ikuti tu, saya dah dapat tambah pengetahuan baru tentang benda tu lah. Lagi satu, saya suka subjek ni, apa yang saya dapat is saya sekarang sedar betapa pentingnya peranan individu tu dalam memelihara dan memelihara bumi kita ni. Jadi sekarang, selepas saya belajar subjek ni selama satu semester ni, saya lebih sedarlah, I am aware of my own importance untuk memelihara bumi ni. So secara keseluruhannya saya nak cakap yang subjek ekorelawan ni dah berikan impak yang besar kepada saya sebagai seorang individu. Dan secara personalnya, my personal favourite out of semua modul yang saya dah ikuti yang telah pun ditawarkan adalah modul tanah tani, di mana tak dapat dinafikan lagi bahawa tanah tani ini merupakan satu elemen yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Sebabnya, di sekeliling kita memang dipenuhi dengan tanah tani, kan? Dan saya nak cakap apa yang saya dapat daripada modul tanah tani sihat ni is sangat penting untuk kita pastikan yang tanah tani kita berada dalam keadaan yang baik. Maksudnya terpelihara lah, sebabnya kalau benda tu kita tak pelihara, apa yang akan jadi? Akan jadi banyak bencana alam macam hakisan tanah, tanah runtuh. Dan saya juga dapat belajar macam mana nak identify jenis-jenis tanah yang sihat. Sebab secara peribadinya saya suka tanam pokok, saya suka bercucuk tanam. Macam saya tanam kaktus, saya tanam bunga sunflower. And untuk hobi saya, modul ni memainkan peranan yang penting. Dia banyak bagi efek kat saya, sebabnya lagi senang lah saya nak jalankan hobi bercucuk tanam saya tu. Sebab sekarang saya dah tahu macam mana cara nak jaga tanah, macam mana saya nak identify tanah ni sihat ke tak untuk tumbuhan yang saya tanam ni. Okay, jadi secara keseluruhannya itu sahaja refleksi yang saya nak katakan. Harapan saya is supaya subjek ni diteruskan lagi pada masa akan datang. So untuk pelajar yang ikuti benda ni, memang sangat-sangat memberikan banyak manfaat, banyak ilmu baru. Dan saya sangat-sangat bersyukurlah saya ikuti subjek ekorelawan ni. Selamat sejahtera, nama saya Wen Chi Hao, nombor matrik A175315. Saya akan memberi refleksi secara keseluruhan untuk sepanjang kursus Citra Ekorelawan LMCP 1522. Saya sangat bertuah dapat ambil subjek ekorelawan kerana banyak perkara baru yang saya belajar sepanjang Citra ini. Salah satunya adalah geopark. Ini bukan kali pertama saya dengan geopark, tapi dari Citra ini saya faham fungsi dan kepentingan geopark. Secara ringkasnya, geopark adalah satu kawasan unik yang penting untuk dipelihara sambil dijadikan kawasan pelancongan bagi membantu taraf ekonomi orang tempatan. Selain itu juga, geopark adalah satu inisiatif untuk mendidik orang awam kepentingannya menjaga alam sekitar, dan saya sangat setuju dengan konsep ini kerana geopark merupakan satu kawasan yang boleh menjaga kepentingan dua pihak, manusia dan alam sekitar, dari menyediakan kawasan pelancongan yang selesa dan dapat memupuk kesedaran kelestarian alam sekitar dalam para pengunjung. Selain itu, saya juga tertarik dengan drone dalam modul ICT untuk kelestarian alam sekitar.
setahu saya drone hanya digunakan sebagai kamera kawalan jauh. Tetapi lepas saya masuk kelas ni, saya faham rupanya drone tidak sahaja digunakan sebagai kamera. Di luar negara, drone juga dia digunakan sebagai alat penghantaran barang yang ringan. Fungsi kegunaan drone adalah untuk mengelakkan kemalangan, kesesakan lalu lintas dan mengurangkan kadar pelepasan karbon dioksida. Di samping itu, dalam modul pengurusan sisa, saya tertarik dengan teknik pengurusan yang menggunakan lalat tentera hitam. Saya tidak sangka serangga boleh membawa impak besar kepada alam sekitar kerana saiz dia kecil. Tetapi rupa-rupanya peranan mereka semua adalah sangat penting dalam ekosistem seperti benda bunga, pengurai dan lain-lain. Dalam pengurusan sisa, lalat tentera hitam digunakan untuk mengurai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajar binti Azmi, nombor matrik A182041. Saya akan memberi refleksi secara keseluruhan dan mengulas sedikit mengenai modul dan menarik minat saya sepanjang mengikuti kursus penjelajahan ekosistem alam sekitar. Pada pandangan saya, kursus ini amat memberi manfaat kepada diri saya. Ini kerana saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda sains biologi haiwan. Maka modul-modul dalam kursus ini amat berkait rapat dengan apa yang saya pelajari dalam subjek teras. Sebagai contoh, modul mengenali ekosistem kita, kebanyakan perkara yang disampaikan oleh pensyarah telah saya pelajari dalam kursus teras saya. Oleh itu, dengan mengikuti kursus ini, saya secara tidak langsung telah mengulang kaji pelajaran saya. Namun, saya tetap mempelajari perkara baru semasa mengikuti kursus ini. Selain itu, kursus ini turut membantu saya memahami dengan lebih lanjut mengenai sesuatu isu. Pada semester ini, saya telah mengambil kursus penilaian impak alam sekitar atau EIA. Apabila saya mengikuti modul undang-undang alam sekitar, saya dapat meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar di Malaysia yang merupakan salah satu asas penting dalam EIA. Modul yang paling menarik minat saya adalah modul hutan bakau. Ini kerana sebelum ini saya hanya mengetahui bahawa hutan bakau merupakan habitat yang penting kerana ia kaya dan menyokong kepelbagaian biodiversity, flora dan fauna yang tinggi. Setelah mengikuti modul ini, saya mengetahui akan kepentingan hutan bakau terhadap manusia, lebih-lebih lagi sebagai penebab terhadap bencana alam dan juga sebagai sumber ekonomi. Saya juga teringin untuk mengunjungi hutan bakau kerana pensyarah telah menunjukkan gambar-gambar hutan bakau yang amat menarik semasa kuliah dijalankan. Akhir kata, saya berharap kursus ini diteruskan dan pada masa hadapan lebih banyak aktiviti secara fizikal dapat dijalankan dalam kursus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Tengku Muhammad Isman Tengku Ismail yang bernombor matrik A167885. InsyaAllah sini saya akan simpulkan sedikit di mana ekosistem dapat definisikan sebagai suatu lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik iaitu jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fizik yang mana merupakan iklim, air dan tanah serta kimia iaitu keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lain. Seterusnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, iaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri daripada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan air masin. Ekosistem darat terdiri daripada ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia, iaitu untuk memenuhi keperluan manusia. Seterusnya iaitu daripada modul yang saya kaji iaitu tanah-tanah, geopark dan sebagainya. Ini dapat memberi pengetahuan sedikit sebanyak untuk diri kita sendiri dan masyarakat sekalian.